Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah di luar sana, wabil khusus kepada segenap kawan-kawan, adik-adik yang mengaji kitab Aqidah Salaf bersama ARG dan juga Majlis Taklim Mano. Sekarang kita akan meneruskan pengajian kita tentang larangan menetapkan kaif, muka surat 187. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bihi. Amin. Larangan menetapkan kaif. Ulama salaf sepakat menetapkan sifat bagi Allah tanpa kaif. Jadi bila ulama salaf dia sepakat dia menetapkan sifat bagi Allah tanpa kaif kerana kaif adalah tashbih. Jadi kita mendengar dengan apa? Ada suara, ada huruf. Apa ni termasuk yang sepatutnya tidak ada perkhilafan, iaitu sifat sama. Tapi kita mendengar kena ada suara, ada huruf. Macam mana Allah mendengar? Dia tak perlu kepada telinga, dia tak perlu kepada suara, dia tak perlu kepada huruf. So macam mana? Tak ada kaif. Pada Allah SWT yang maha mengetahui. Itu contoh dia. So samalah kalau untuk sifat khabariyah. Yang kita panggil sebagai sifat khabariyah, yad, wajah, ainain dan lain-lain. Ini macam mana? Itu serahkan kepada Allah tanpa kaif. Kita kata Allah ada yad, tapi apakah yad macam mana? Allah a'lam, serahkan kepada Allah. Tak boleh letak kaif. Adapun ucapan sebagian ulama yang menyebutkan kaif Allah adalah majhul, maka maksudkan adalah kaif dalam pengertian hakikat sifat. Dan di depan sudah dijelaskan. Beza dia kalau yad, hakikat sifat tu tak ada sama sekali lah. Kalau sama, kita sebutlah kita ada definisi sama kita. Dan kita tahu cuma macam mana tu, of course dah Allah SWT yang maha mengetahui. So, itu kita kena faham lah. Jadi Allah SWT melihat tanpa perlu ada wajhan biwajhin, tanpa ada muqabalah. Contoh dia. Macam mana ada muqabalah tak faham, tak boleh masuk. Itu tak payahlah tanya. Serah kepada Allah. Lalu kalau dia masuk dalam yad ni macam mana? Tak tahu, kita serahkan kepada Allah. Jadi dia langsung tak ada kalau sifat sama kan. Sifatun qadimatun qaimatun bizati ta'ala ila akhirih. Kalau sifat dia taklah. Inna lillahi yadan kama akhbara biha. Cukup. Seperti Allah SWT khabarkan dengan sifat tersebut. Selesai. Nu'minu biha. Selesai. Okay. Lalu dan di depan sudah dijelaskan. Dan berikut ini adalah ucapan-ucapan ulama yang menafikan kaif bagi Allah. Yang pertama, Imam Abu Hanifah rahimahullah. Waqad ikhtalafa al-ulama'u fi qawlihi yanzilullahu fasu'ila Abu Hanifah anhu faqala yanzilu bila kaif. Contoh dia, ulama berbeza pendapat tentang sabda Nabi Allah nuzul. Abu Hanifah ditanya tentang itu dan menjawab Allah nuzul tanpa kaif. Imam Malik, Imam Auza'i dan lain-lain. Al-Walid qala Sa'altu al-Auza'i wal Lais wa ibn Sa'id wa Malikan wa Thawriyah an hadhihi al-ahadits allati fiha ru'yah wa ghairu dhalika faqalu imdiha bila kaif. Iaitu Al-Walid bin Muslim berkata, aku bertanya kepada Al-Auza'i, Al-Lais bin Sa'ad, Malik dan Thawri tentang hadis-hadis yang di dalamnya menceritakan tentang ru'yah Allah dan lain-lain. Mereka menjawab, berlakukanlah dengan tanpa kaif. Bila kaif? Imam Abul Hasan Asy'ari dalam kitab Risalatu ila Ahli Sirr, wa ajma'u ala wasfillahi ta'ala bi jami'i ma wasafa bihi nafsuhu wa wasafahu bihi nabiyyu lahu lazimun.
Jadi ulama sepakat atau berijma' iaitu Allah Ta'ala dengan semua sifat yang disifatkan oleh sendiri. Oleh Allah sendiri. Dan yang disifatkan oleh Nabi-Nya. Min ghairi i'tiradi, dengan tanpa menentang, wala takyifin, dan tanpa menetapkan kaif lahu baginya. Wa annal imana bihi, dan iman terhadapnya itu wajibun wajib. Wa tarku takyifi, dan meninggalkan ketakyif lahu bagi Allah itu lazimun yang lazim. Ni. Wa tarku takyifi. Jadi buka dalam kitab Risalah ila Ahli Sarf. Dengan ini jelas bahawa penafian kaif dari Allah adalah ijma'. Dan hakikayah ijma' juga datang dari Imam Ali Al-Qahtan dalam kitab Al-Iqna' fi Masailil Ijma'. Pun sama dalam kitab Ali Al-Qahtan. Imam Ibn Qutaibah. Imam Ibn Qutaibah, walamma ra'a qaumun minan nasi ifrataha ulai, yakni al-Jahmiyah, fi nafi araduhum fi tamsili faqalu bitashbih al-madhi wal aqtar wal hudud wa hamalu al-alfadha al-ja'iyata fil hadisi kama zahiruha wa qalu bil kaifiyati fiha. Jadi ketika mana kaum Hasyawiyah melihat keterlaluan mereka, iaitu Jahmiyah, dalam penafian sifat, mereka menentangnya dengan mentamsilkan Allah. Kau baik tamsil. Mereka berkata dengan tasbih yang murni, menisbatkan Allah daerah, tempat dan had batas bagi Allah. Mereka memaksudkan lafaz-lafaz yang datang dalam hadis sebagaimana zahirnya. Mereka berbicara kaifiyah di dalam. Nampak? Jadi berarti mereka dah, masalah golongan Hasyawiyah, mereka dah ada kaif. Jadi mereka dah meletakkan kaif. Ucapan Ibn Qutaibah ini dalam rangka menolak kaum Hasyawiyah yang mempunyai kecenderungan tajsim atau tashbih serta menetapkan kaifiyah. Dia dah talmih dah tentang bahayanya golongan Hasyawiyatul Hanabilah. Al-Maturidi. Fa in qila kaifa yura? Qila bila kaifin iz al-kaifiyatu takunu lidhi suratin. Jika ditanyakan bagaimana Allah tak dilihat, maka dijawab tanpa kaif, kerana kaifiyah khusus bagi yang memiliki bentuk. Izil kaifiyatu takunu lidhi suratin. Kalau kita kata Allah ada kaif, berarti Allah ada surah. A'udzubillahi min dzalik. Imam Al-Khattabi, hadzal kalamu idza jara ala zahirihi kana fihi naw'un min al-kaifiyati wal kaifiyatu 'anillahi wa sifatihi manfiyat. Ucapan ini jika diberlakukan zahirnya maka ada macam kaifiyah. Dan kaifiyah dari Allah dan sifatnya adalah dinafikan. Okay. Jadi kaifiyah 'anillah wa sifatihi manfiyatun. Jadi tak boleh nak beri kaif. Al-Khattabi juga berkata, innal ladzi 'alaina wa 'ala kulli muslimin ay ya'lamahu anna rabbana laysa bidhi suratin wala hay'atin fa inna surata taqtadi al-kaifiyata wal kaifiyatu manfiyatun 'anillahi wa an sifat. Sesungguhnya yang wajib kita ketahui dan juga bagi setiap muslim bahawa Rabb kita tidak memiliki bentuk dan keadaan. Kerana bentuk mendorong pada kaifiyah dan kaifiyah dinafikan dari Allah dan sifatnya. Jadi apa? Mengetahui bahawa Tuhan laisa bidhi suratin. Tak boleh dikata ada surah. Tidak boleh juga dikata ada hay'ah. Kerana surah itu menuntut ada kaif dan kaif ini dinafikan daripada Allah dan daripada sifatnya. Apa lagi yang mereka nak sampai nak kata Allah ada kaif tapi tidak diketahui kaifnya. Tak boleh. Keterangan nukilan yang mereka telah nukil dan sodorkan kepada kita telah kita tolak pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Al-Qarafi.
Imam Al-Qarafi pula berkata, wa qawluhu wal kaifu ghairu ma'qulin. Maknahu anna zatallahi la tusafu bima wada'at lahu al-arab lafza kaifin. Wa huwa al-ahwalu al-mutanaqqilatu al-mutanaqqilatu wal hay'atu al-jismiyah. Fala yuqal dhalika fi haqqihi listihalatihi bi jihati rububiyah. Ucapan kaif tidak masuk akal. Maknanya adalah zat Allah tidak boleh disifatkan dengan lafaz kaif yang dicipta oleh orang Arab. Kaif adalah keadaan yang berpindah-pindah dan keadaan jisim, maka tidak boleh difikirkan kaif bagi Allah kerana muhalnya dari sisi ketuhanan. Imam Al-Qarafi. Ibnu Abdul Bar. Imam Ibnu Abdul Bar. Qala Nu'aim bin Hamad yanzilu bi dzatihi wa huwa ala kursiyihi. Qala Abu Umar laysa hadha bi syai' inda ahli al-fahmi min ahli sunnah. Lianna hadha kayfiyatun wa hum yafza'una minha li'annaha la tasluhu illa fi ma yuhatu bihi 'ayana. Wa qad jalla Allah ta'ala an dhalika. Wa ma ghaba 'anil uyuni fala yasifuhu dhawul uquli illa bi khabari. Apa dia kata? Nu'aim bin Hamad berkata, Allah nuzul dengan zatnya dan dia berada di atas kursinya. Abu Umar iaitu Ibnu Abdul Bar berkata, ini tidak ada apa-apa menurut ulama yang sangat faham dari ahli sunnah wal jamaah. Kerana ini adalah kaifiyah. Sementara mereka takut dari itu kerana kaifiyah hanya layak bagi sesuatu yang boleh diliputi dengan mata dan Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi dari semua. Dan Allah yang gaib dari mata, maka bagi orang yang punya akal tidak akan boleh menyifatkannya kecuali dengan yang baik. Ini kalam Al-Hafiz Ibnu Abdul Bar. Ibnu Arabi Al-Maliki wal kaifu ghairu ma'qulin ay yastahilu fi haqqihi ta'ala, iaitu kaif tidak logik, maksudnya adalah muhalnya kaif bagi Allah. Bukan dalam Aridatul Ahwazi. Kaif itu tidak boleh makul kerana mustahil bagi hak Allah Subhanahu wa taala. Kalam Imam Ibnu Arabi Al-Maliki. Summa nantaqil ila qawli Al-Qadi Iyad Al-Maliki Al-Muraqishi. Kita pindah kepada ucapan qaul Qadi Iyad Al-Maliki Al-Muraqishi yang mana apa dia kata, wattafaqu ala tahrimi takyifi wa tashkil. Ulama sepakat keharaman mengkaifkan dan mensyakalkan, iaitu membentukkan, memvisualkan bentuk, membentukkan, maksudnya nak bagi syakal Allah Subhanahu wa taala, haram. Ini dalam kitab ya Syarah Muslim lil Imam An-Nawawi rahimahullah. Ibnu Labban apa dia kata? Faqauluhu kaif ghairu ma'qulin. Ay kaif min sifatil hawadisi. Wa kullu ma kana min sifatil hawadisi fa isbatuhu fi sifatillahi ta'ala yunafi ma yaqtadihi al-aql. Maka ucapan kaif tidak masuk akal. Maksudnya adalah kaif adalah sifat makhluk. Dan setiap yang menjadi sifat makhluk menetapkan dalam sifat-sifat Allah Ta'ala dapat menafikan apa yang difahami oleh akal. Buka dalam kitab Ittihaf Usadah Al-Muttaqin. Imam Ibnu Asakir berkata, Qalatil Hashawiyatu Al-Mushabbihah. Inna Allah Subhanahu wa Ta'ala yura mukayyafan mahdudan kasairil mar'iyat. Kelompok Hasyawiyah Musyabbihah berkata, Allah Azza wa Jalla dilihat dengan kaif dan terhad sebagaimana setiap perkara yang terlihat. Iaitu apa? Inna Allah Subhanahu wa Ta'ala yura mukayyafan mahdudan kasairil mar'iyat. Jadi ini adalah ucapan ini jelas membahawa menetapkan kaif bagi Allah adalah ciri-ciri ucapan Hasyawiyatul Musyabbihah. Okey.
Yang heran, golongan Salafi, mereka menetapkan mati-mati nak tetapkan ibanah guna kitab Tabyin Kazib Al-Mustari. Tapi ini tak nak diambil. So kita kena tengok lebih dalam. Kalau nukil tu kita kena baca. Faham pemikiran dia. Memang betul. Ada tak semua pemikiran bila kita ambil, kita kena ambil semua. Ada boleh kita ambil, ada boleh kita tolak. Tapi kita kena tengok dalam package yang mana. Contohnya Ibn Taymiyah. Bukan Ustaz Aiman selalu kata, khudh ma safa wa da'il qadar. Ambillah yang jernih, buang yang keruh. Tapi dia ada kaedah dia. Kalau contoh dia kita nak ambil Ibn Taymiyah. So yang boleh diambil kita boleh ambil. Contoh yang boleh ambil adalah urusan muamalat. Fikih dalam fikih Hambali itu tak ada masalah lah. Tapi kalau dah masuk dalam ruang akidah, kita menolak dia. Kalau akidah dia batil, kita menolak dia secara akidah. Secara fikih dia boleh dipakai, maka kita pakai. Contohnya, Mu'tazilah lah. Bab akidah kita tolak habis. Tapi dalam pembahasan usul fiqh, mereka memiliki nasibun yang besar dalam ilmu usul fiqh. Dalam ilmu balaghah, saya bagi contoh, Imam Zamakhsyari. Jadi jangan ahli bid'ah kita tolak 100%. Tak. Jangan pula orang tuduh pula cherry picking contoh dia. Kena faham konteks dia. Contoh dia Imam Zamakhsyari. Kita rod dia secara akidah, Mu'tazilah kita rod. Tapi ada ba'du aqwalihi, ada bahagian dari kaul Imam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, iaitu Imam Zamakhsyari yang boleh dipakai. Contoh kaul dia yang boleh dipakai adalah dalam bab ilmu balaghah. Sebab itu, cuba tengok. Kitab Al-Kasyaf, kitab tafsir dia, ditolak secara akidah. Tapi kenapa ulama-ulama besar menulis, menghasyiahkan, mensyarahkan, berkhidmat terhadap kitab Al-Kasyaf? Termasuk, kalau tak salah, taklik Imam Taftazani. Imam Taftazani ada taklik. Contoh lain, Imam As-Sanusi. Dia ada hasyiah ala Al-Kasyaf. Dan banyak ulama-ulama lain yang memiliki kitab komentar terhadap kitab Al-Kasyaf. So pertanyaan dia sekarang, Ustaz, berarti diorang tu Mu'tazilah ke? Tak. Dalam bab ilmu balaghah kita ambil. Kenapa kita ambil tafsir dia? Kerana dalam bab tafsir dia, ketika dia mengurai min janib balaghi, itu memang wadih dan buluh. Ada baligh, ada ketinggian di dalam ilmu balaghah. Begitu juga Imam Ibn Taymiyah. Dalam nazariyah muamalah dia, tidak seperti beberapa ulama lain. Dia kadang-kadang memang memiliki pandangan yang lebih jauh. Maka dalam bab ini ulama memakai ijtihad dia dalam bab muamalah. Cuba tengok video Syekh Ali Jumaah apa dia kata. Bahawa zaki, dia ada zakat yang mana dia boleh tengok benda yang orang tak nampak nanti. Contohnya dalam bab muamalat, sehingga keluarlah mausu'ah muamalat Imam Ibn Taymiyah yang dipakai. Dan dia kata dia sendiri pakai. Syekh Ali Jumaah dia kata. Tapi dalam bab akidah, dia jelas tergelincir dalam tajsim. Tergelincir dalam tashbih. Maka jelas kita tolak. So itu cara dia. So dia tengok dalam skala yang besar. Masalah dengan mereka dalam kes kitab Tabyinul Kazib Mustari, mereka hanya ambil bahagian menetapkan kitab ibanah milik Imam Abu Hasan Asy'ari. Itu sahaja. Yang lain dia tolak habis. Atau dia tak pakai atau dia tak baca. Padahal kalau kita baca zahir, dalam kitab itu cukup meleraikan segala permasalahan yang diorang mempermasalahkan tentang Imam Abu Hasan Al-Asy'ari pada hari. Boleh nampak? Sebab tu saya, kitab Tabyin Kazib Mustari perlu dibaca, terutama cetakan Darut Taqwa, yang mana tahqiqnya agak bagus dan juga lengkap.
dari manuskrip-manuskrip yang paling dekat dengan mu'allif. So, beli kitab tu. Okey. Lalu apa dia kata? Mana tadi hilang dah. Ibnu Sakir. Okey, sekarang Al-Baihaqi. Wa innama arada wallahu alam fima tafsiruhu yuaddi ila takyifin wa takyifuhu yaqtadi tashbihahu lahu bi khalqihi fi awsafil hudusi. Ini kalam Imam Baihaqi. Cuba kita tanya golongan Salafi pada hari ini, kenapa tak ambil kalam Imam Baihaqi, seorang muhaddis terkenal yang bermazhab Asy'ari mi'ah fil mi'ah, Syafi'i mi'ah fil mi'ah, mengarang kitab Manaqib Imam Syafi'i rahimahullah. So apa Imam Baihaqi kata? Wa innama arada wallahu alam fima tafsiruhu yu'addi ila takyifin. Iaitu Al-Auza'i menghendaki wallahu alam fima tafsiruhu pada dalam perkara yang mentafsirkannya dapat yu'addi ila takyifin, dapat mendatangkan takyif. Wa takyifuhu, dan takyif yang tadi tashbihahu, mendorong tashbih lahu kepada Allah bi khalqihi, dengan makhluknya, fi awsafil hudusi, dalam sifat-sifat hudus. Nampak? Ini kalam Imam Baihaqi. Kalau nak pakai kitab Salafus Salih, cuba pakai kitab Al-I'tiqad. Walaupun Imam Baihaqi meninggal 400 lebih, tapi manhaj dia manhaj Salafus Salih. Al-Hanabilah. Dalam kitab Lawami'ul Anwar, qalu al-istiwa ala wajhi alladhi yastahiquhu li dhatihi mimma la yushariquhu fihi al-muhdathu wa la yushabihu wa la yumathiluhu wa la yadullu ala ithbati kammiyatin wa la sifatin kayfiyatin bal ala wajhi alladhi yastahiquhu Allah li nafsihi. Qalu, majoriti ulama Hanabilah berkata, istawa, Allah itu istiwa ala wajhi alladhi yastahiqu, dengan cara yang diberhaki olehnya, bidzatihi, bagi zat, mimma la yusyariku fihi al-muhdatsu, dari setiap perkara makhluk yang tidak bersekutu dengannya. Jadi salahlah kalau ada orang kata, dah sedangkan bahu jalan dengan bahu manusia pun beza, so tak ada masalah kita nak kata Allah ada tangan, dan tangan Allah dengan tangan manusia itu boleh berbeza. Macam bahu jalan, bahu jembatan. Itu dah salah. Salah dia kat mana? Tangan manusia berjisim, berbentuk, berapa. Kalau kita kata Allah ada tangan dengan makna jarihah, berarti automatik ada persamaan. Sama dari segi jawarih. Padahal dia dah kata, mimma la yusyarikuhu fihi al-muhdath. Wala yushabihuhu wala yumathiluhu wala yadullu ala isbati kaimiyatin, dan dia tidak boleh menunjukkan, menetapkan kaimiyah, kamiyah, iaitu hitungan atau jumlah, wala sifatin kaifiyatin, tidak juga sifat yang ada kaifiyah, bal ala wajhi alladhi yastahiquhu Allahu li nafsihi, malah yang betul adalah dengan cara yang dihaki oleh Allah untuk dirinya sendiri. Nampak? Ucapan-ucapan di atas merupakan tamparan kepada Salafi yang menyatakan bahawa maksud dari ucapan kaif tidak makul adalah kaif bagi Allah itu ada tetapi tidak diketahui. Adapun ucapan ulama yang menganggap majhul kaifiyah, seperti ucapan Al-Qurtubi, lam yunkir ahadun minas salafi as-salihi annahu istawa ala arsyihi haqiqatan wa khussa al-arsyu bidzalika li'annahu a'zamu makhluqatihi wa innama jahilu kaifiyatal istiwa'i fa innahu la tu'lam haqiqatuh. Dan tidak satu pun dari salafus soleh yang ingkar
bahawa Allah beristiwa di atas arasy secara hakikat, dan arasy dikhususkan adalah sebab itu kerana arasy adalah ciptaan Allah yang paling agung, yang tidak mereka ketahui adalah kaifiah istiwa, maka itu tidak diketahui hakikatnya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ana rasa ini dah jelas tentang masalah kaif, yang sepatutnya kita faham. Tidak boleh kita kata Allah ada kaif cuma tidak diketahui kaifnya. Ini adalah larangan daripada ulama sendiri. Kaifiyah menurut Salafi. Sekarang kita tengok. So macam mana? Oh Ustaz, betul lah, kami pun sama, kami tak meletakkan kaif. Salafi yang kata macam tu, Salafi yang tak faham dengan mazhab Salafi. Sebab ada juga yang saya jumpa, konon nak jadi Salafi, tapi tak berani, masih separuh-separuh. Masih sikit-sikit lah. Tak berani sebab apa? Takut jatuh ke dalam tashbih. Takut jatuh ke dalam iaitu tajsim. Ini ada terjadi. So saya kata dia Salafi yang tak faham dengan kesalafian. Yang saya lihat pengertian kaifiah menurut Salafi ini terbilang tidak cukup, tidak jelas atau cenderung bias atau bias. Contohnya adalah ucapan Syekh Ibn Utsaimin sebagai berikut. As-salafu la yanfauna al-kaifa mutlaqan di anna nafyal kaifi mutlaqan nafyun lil wujud wa ma min wujudin illa walahu kaifiyatun walakinnaha qad takunu ma'lumatan wa qad takunu majhulatan wal kaif wa kaifiyatu dzatillahi ta'ala wa sifatihi majhulatun lana wa ala hadza fanusbitu lahu kaifiyatan la na'lamuha wan nafyul kaifiyati anil istiwa'i mutlaqan huwa ta'tilun mahdud li hadhihi sifati li'anna idza athbatna al istiwa'a haqiqatan lazima ay yakuna lahu kaifiyatun wa hakadha fi baqiyati sifat. Salaf tidak menafikan kaif secara mutlak kerana menafikan kaif secara mutlak berarti menafikan perwujudan. Dan setiap yang wujud pasti mempunyai kaifiyah, tetapi terkadang maklum dan terkadang majhul. Kaifiyah zat Allah Subhanahu wa taala adalah majhul bagi kita. Dengan ini kami menetapkan kaifiyah yang tidak kami ketahui. Dan menafikan kaifiyah dari istiwa secara mutlak adalah taktil, penihilan. Taktil maksud dia menghilangkan sifat secara murni untuk sifat ini, kerana jika kita menetapkan istiwa menurut hakikat, maka pasti mempunyai kaifiyah. Dan begitu pula dalam sifat yang lain. Boleh lihat dalam Majmu' Fatawa Imam Ibn Utsaimin. Pertanyaannya, kaifiyah yang bagaimana yang dimaksudkan Ibn Utsaimin di atas? Jika yang dimaksudkan adalah jismiyah atau ahwal yang membentuk, yang mengandungi syakal dan kam, maka ini jelas mengarah kepada tajsim. Jika yang dimaksudkan adalah hakikat sifat sesuatu, maka ucapan beliau tidak mendukung pemahaman itu sama sekali. Atau menurut Ibn Utsaimin lagi, wa at-takyifu zikru kaifiyati sifati sawa'un dzakartaha bilisanika aw biqalbika. Takyif adalah menyebut kaifiyah sifat, baik kamu sebut dengan lisanmu atau dengan hatimu. Jadi apa yang mutabadar di hati pun termasuk kaif menurut. Atau menurut Abdul Aziz Salman, itu apa dia kata? At-takyifu ta'yinu kunhi sifati yuqalu kaifa yasha kaifa syai'a kayfa asyai'a ay ja'ala lahu kaifiyatan ma'lumatan. Ucapan terakhir ini mendukung klaim Salafi bahawa kaif Allah adalah majhul dengan mengatakan bahawa takyif adalah menentukan kaifiyah secara maklum. Artinya
menurut mereka menetapkan kaifiah Allah yang majhul tidak termasuk dari takyif kepada Allah yang dilarang oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Padahal ulama ahli sunnah memutlakkan penafian kaifiah, baik kaifiah yang maklum atau majhul. Dan pertanyaan besarnya adalah apa kaifiah menurut salaf? Pertanyaan dia sekarang, apakah kaifiah menurut salaf? Jika melihat definisi kaifiah secara istilah, maka menetapkan kaifiah bagi Allah akan jatuh pada tajsim sebagaimana ucapan ulama-ulama di atas. Yang menghairankan adalah ucapan Ibn Taymiyah saat menolak ulama yang menafikan kaifiah. Kerana kaifiah menurut beliau adalah sama dengan menetapkan syakal dan hitungan bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu wa amma qauluhu al-kaifiyah taqtadi al-kamiyah wasyakla fa innahu in arada annaha tastalzimu dhalika fa ma'lumu anna alladhi asbatu al-kaifiyata innama aradu as-sifat allati takhussuhu kama taqaddama. Wa idza kana hadha mustalziman lil kamiyati fa huwa alladhi yadhkuruhu al-munazi'una wa annahu ma min mausufin bi sifatin illa walahu qadarun yakhussuhu. Wa aksaru ahli al-hadisi wa sunnati min ashabil imami Ahmad rahimahullah wa ghairihim la yanfauna subutal kaifiyati fi nafsil amri bal yaquluna la na'lamul kaifiyata. Adapun ucapan Abu Bakar dalam Intisar, kaifiyah mendorong konsep kaimiyah atau hitungan dan syakal iaitu bentuk. Maka jika yang dikehendaki dengan kaifiyah yang melazimkan itu, maka telah maklum bahawa ulama yang menetapkan kaifiyah memang menghendaki sifat-sifat yang mengkhususkan Allah seperti yang telah lampau. Dan jika ini melazimkan kaimiyah, maka itulah yang disebut para penentang bahawasanya tidak, maka bahawasanya tiada yang disifatkan dengan sifat kecuali pasti mempunyai kadar yang khusus baginya. Dan kebanyakan ahli hadis dan sunnah dari kalangan pengikut Imam Ahmad rahimahullah dan lain-lain tidak menafikan tetapnya kaifiyah dalam kenyataannya, tetapi mereka mengatakan kami tidak mengetahui kaifiyah. Boleh buka dalam kitab Bayanut Talbis Al-Jahmiyah. Ucapan Ibn Taymiyah di atas menjelaskan bahawa Allah mempunyai kaifiyah yang melazimkan kamiyah dan syakal. Dan menurut saya, ini sebuah keanehan, mengingat kamiyah adalah sifat yang melazimkan terbagi. Sedangkan syakal adalah keadaan bagi jisim setelah meliputi batasannya dengan ukuran. Dan keduanya adalah sifat yang lazim bagi jisim. Sementara dakwaannya bahawa majoriti ahli hadis pengikut Hanabilah menetapkan kaifiyah, maka itu perlu dikaji ulang kembali mengingat fakta jika salaf menolak kaif bagi Allah. Jadi kesimpulan dia sekarang, sepanjang pengetahuan saya, Salafi tidak mempunyai definisi jelas tentang kaifiyah untuk menentukan sahih dan tidaknya maksud ucapan tersebut. Bahkan melihat ucapan mereka, kaifiyah yang ditetapkan adalah ahwal dan hayat keadaan yang merupakan karakteristik dan spesifikasi bagi makhluk sebagaimana ucapan ulama. Ucapan kaifiyah majhul tidak sabit dari salaf secara sharah, yang telah merumuskan bahawa kaifiyah adalah spesifikasi sifat makhluk dan bukan sifat Allah. Ini adalah kesimpulan. Sekarang kita nak bahas tentang menambah lafaz bizatihi. Tentang menambah lafaz bizatihi. Salafi membolehkan penambahan lafaz bizatihi pada sifat-sifat Allah. Misal istiwa bizatihi, nuzul bizatihi, fauqal arsy bizatihi dan lain-lain. Tentu saja ini bertentangan dengan majoriti ulama ahli sunnah wal jamaah, meski walaupun mereka diakui akan ada sebahagian ulama yang mengucapkannya demikian.
Kerana dengan penambahan tersebut berarti mereka melanggar ijma' yang diikuti oleh ulama salaf yang melarang menambah atau mengurangi dan tidak menetapkan sifat kecuali yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Contohnya Imam Imam Abu Hanifah. Apa dia kata? La yanbaghi li ahadin an yantiqa fillahi ta'ala bi syai'in min dhatihi walakin yasifuhu bima wasafa bihi subhanahu bihi nafsahu wala yaqulu fihi bi ra'yihi syai'an. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari pula qalat al-Mu'tazilatu an-nuzulu nuzulu ba'di ayatihi wa malaikatihi wal istiwa'u bi ma'na al-istila'i wa qalat al-musyabbihatu wal hashawiyatu an-nuzulu nuzulu dhatihi bi harakatin wa intiqalin min makanin ila makanin wal istiwa'u julusun 'alal arsy wa hululun fihi. Fasalaka radhiyallahu anhu tariqatan bainahuma faqala an-nuzulu sifatun min sifati. Sebab itu saya kata ismun lis sifat. Okey. Lalu kita lihat lagi Imam Ibnu Abdul Bar. Qala Nu'aim bin Hammad yanzilu bi zatihi wa huwa ala kursiyihi. Qala Abu Umar laisa hadha bi syai' 'inda ahli fahmil min ahli sunnah li'anna hadha kayfiyah wa hum yafza'una minha li'annaha la tasluhu illa fima yuhatu bihi ayanan wa qad jalla Allah ta'ala an dhalika wa ma ghaba 'anil uyuni fala yasifu dhawul uquli illa bi khabarin. Beliau juga berkata wa qad qalat firqatun muntasibatun ila sunnati innahu ta'ala yanzilu bi zatihi wa hadha qaulun mahjurun. Imam Ibnu Abdul Bar berkata dalam kitab Al-Istidhkar hadha qaulun mahjur. Ini adalah ucapan yang tidak dianggap. Al-Haramain berkata, ajma'al muslimuna ala man'i taqdiri sifati mujtahidin fiha lillahi azza wa jalla la yatawassalu fiha ila qat'in bi aqlin aw sam'in. Yaitu kaum muslimin ijma' tentang larangan mengira-ngirakan sifat hasil ijtihad untuk Allah azza wa jalla yang dalilnya tidak dengan dalil akli yang qat'i dan dalil sam'i. Okay. Boleh buka dalam Ta'liq As-Saif As-Saqil. Okay. Masuk Imam Ibn Qudamah. Wa madhabus salafi rahmatullahi alaihim. Al-imanu bisifatillahi ta'ala wa asma'ihi allati wasafa biha nafsuhu fi ayatihi wa tanzilihi أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليها ولا نقص منها ولا تجاوز لها ولا تفسير ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرها ولا تشبيه بصفات المخلوقين ولا سمات المحدثين بل أمروها كما جاءت والرد علمها إلى قائلها ومعناها إلى المتكلم بها. Iaitu apa dia kata? Mazhab salaf rahmat Allah atas mereka adalah beriman terhadap sifat-sifat Allah Ta'ala dan asma'-asma'nya yang disifatkan sendiri oleh Allah dalam ayat-ayatnya dan tanzilnya atau lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan tanpa menambah dan mengurangkan serta tidak melampaui batas. Tidak pula ditafsirkan dan ditakwil yang menyelisihi zahir. Tidak menyamakan dengan sifat makhluk dan juga tanda-tanda muhdas makhluk, akan tetapi berlakukanlah sebagaimana datangnya dan mengembalikan ilmunya kepada pengucapnya dan maknanya kepada yang mengucapkannya. Kitab Zammut Ta'wil.
Dengan jelas, ucapan di atas adalah larangan menambahi, termasuk di dalamnya adalah menambahi lafaz bizatihi. Boleh nampak kan? Okey. Lalu kita masuk kepada Imam Ibnul Jauzi Al-Hambali. Qad hamala qaumun minal mutaakhirina hadhihi sifata ala muqtadal hissi. Hissi panca indera. Faqalu istawa 'ala al-'arsy bi dzatihi wa huwa ziyadatun lam tunqal innama fahimuha min ihsasihim. Imam Ibn Jauzi sebut ni. Yang suka-suka ngaji kitab Talbisul Iblis, ini kitab dia. Kenapa tak buka kitab Daf'us Syubhati Tashbih? Pertanyaan. Dan kaum mutaakhirin memaksudkan sifat ini sesuai dengan yang boleh dipanca indera. Mereka berkata Allah istiwa di atas arasy dengan zatnya. Ini penambahan zat adalah penambahan yang tidak dinukilkan dari salaf. Tetapi itu fahaman mereka dari perasaan mereka. Abul Qasim At-Taimi. As-sawabu al-kaffu an itlaqi dzalika. Idh lam ya'ti fihi nassun. Walau farradna anna al-ma'na sahihun. Falaysa lana an natafawwaha bi syai'in lam ya'dhan bihi Allahu khaufan min ayyadkhula al-qalba syai'un minal bid'ah. Yang benar adalah menahan diri dari mengucapkan itu kerana tidak datang nas dalam hal ini. Jika kita andaikan maknanya sahih pun, maka tetap tidak boleh bagi kita mengucapkan sesuatu yang tidak diizinkan Allah kerana khawatir masuk dalam hati suatu kebid'ahan. Buka dalam kitab Syiarul A'lamin Nubala. Okey. Badruddin bin Jama'ah. Faman ja'ala al-istiwa'a fi haqqi ta'ala ma yufhamu min sifatil muhdatsina wa qala istawa bi zatihi aw qala istawa haqiqatan faqad ibtada'a bi hadhihi ziyadah allati lam tasbut fi sunnati wala an ahadin min ainal a'immati al-muqtada bihim. Maka barang siapa yang menjadikan istiwa Allah Ta'ala sebagai sesuatu yang boleh difahami dari sifat makhluk dan berkata Allah istiwa dengan zatnya atau berkata Allah istiwa hakiki, maka dia telah membuat bid'ah dengan tambahan itu yang tidak sabit dari sunnah atau dari salah satu dari imam yang diikuti. Boleh buka dalam Idahud Dalil surat 107. Imam Az-Zahabi berkata, wa nanha 'anil qawli yanzilu bi zatihi. Dilarang. Yanha 'anil qawli, nanha kami melarang, 'anil qawli yanzilu bi zatihi. Kama la naqulu yanzilu bi ilmihi. Bal naskutu wa la natafasahu ala Rasuli sallallahu alaihi wasallam bi ibaratin mubtadi'atin. Dan kami melarang mengucapkan Allah turun dengan zatnya. Sebagaimana kami tidak berkata Allah turun dengan ilmu. Akan tetapi kami diam dan tidak merasa lebih fasih atas diri Rasulullah SAW dengan ibarat-ibarat yang bid'ah. Boleh buka dalam kitab Syiarul A'lamin Nubala. Dan telah menukilkan ucapan Yahya bin Amr yang menetapkan Allah di arasy dengan zatnya. Az-Zahabi menyindir qauluka bidatihi min kaisika. Iaitu apa? Ucapan dengan zatnya adalah dari kecerdasan kamu. Maksudnya bukan yang warid tapi datang daripada kamu sahaja. Setelah Az-Zahabi menyampaikan beberapa ulama seperti Imam Ibn Zaid Al-Maliki, Imam Ibn Shaybah, Imam Utsman bin Sa'id Ad-Darimi, Utsman bin Amr, Abu Nasr As-Sijzi
dan Ibnu Abdul Bar, Ismail Al-Ansari, Abul Hasan Al-Karaji Asy-Syafi'i, Ahmad bin Thabit Al-Tharaqi, Abdul Qadi Al-Jili dan Abdul Aziz Al-Kuhaifi yang menambah lafaz bizatihi. Dia berkata, waqad naqamu alaihi ya'ni Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani fi qawlihi bidatihi falaitahu tarakaha. Itu apa? Dan ulama mengkritik Abu Zaid Al-Qayrawani dalam ucapannya bidatihi. Andai saja dia meninggalkan lafaz itu, okay, itu lebih, andai saja dia meninggalkan lafaz itu lebih baguslah maksudnya. Abu Nasr As-Sijzi yang menukilkan ijma' boleh menambah kalimat fawqal arsy bidatihi mendapat bantahan dari Az-Zahabi sebagai berikut. Wa qala Al-Hafiz Al-Hujjah Abu Nasr Ubaidillah bin Sa'id Al-Wa'ili As-Sijzi fi Kitab Al-Ibana alladhi allafahu fi sunnah a'immatuna ka Sufyan Ats-Tsauri wa Malik wa Hamad bin Salamah bin Salma wa Hamad bin Zaid wa Sufyan bin Uyainah wal Fudail wa Ibnu Mubarak wa Ahmad wa Ishaq muttafiquna, mereka sepakat ala anna Allah subhanahu, bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bidzatihi fawqal arsy, dengan zatnya di atas arsy, wa ilmuhu bi kulli makanin, wa annahu yanzilu ila samai dunya, wa annahu yaghdabu wa yarda wa yatakallabu bima syaa qultu huwa alladhi naqalahu anhum mashhurun mahfuzun siwa kalimati bidzatihi. Semuanya betul kecuali kalimat bidzatihi. Boleh rujuk? Boleh rujuk ni. Fa innaha min kaisi, kerana ini adalah dari dia sendiri. Nasabaha ilaihim bil ma'na, yang dia menisbahkannya kepada mereka bil makna, dengan maknanya. Boleh jelas kan? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pula berkata, wa fihi raddu ala man za'ama annahu 'ala al-'arsy bidzatihi, dan dalam hadis ini terdapat penolakan terhadap orang yang menyangka Allah berada, jika Allah di atas arsy dengan zat. Ini rad. Dia radlah ala man za'ama annahu 'ala al-'arsy bidzatihi. Yang terakhir, Mur'i Al-Karim, wala qalu istawa 'ala al-'arsy bizatihi wala qalu yanzilu bizatihi bal atlaqu ma warada min ghairi ziyadatin wa nafau ma lam yasbut bid-dalili mimma la yajuzu alaihi subhanahu. Salafi tidak berkata Allah istiwa di atas arsy dengan zatnya, dan juga tidak berkata Allah turun dengan zatnya, tetapi mereka memutlakkan apa yang datang dengan tanpa ditambahkan dan menafikan yang tidak sabit dengan dalil dari setiap perkara yang tidak boleh bagi Allah Subhanahu wa taala. Aqawilus thiqat. Muka surat 215. Di antara kurang amanahnya Salafi yang bernama Faisal bin Uzar Al-Jasim, penulis kitab Al-Asy'ariyah fi Mizani Ahli Sunnah, iaitu muka surat 149, mengatakan bahawa menambah bizatihi adalah ijma' sebagaimana ucapan Muzanni dalam Syarah Usul Sunnah. Padahal ucapan bizatihi tidak ada dalam naskah kitab Syarah Usul Sunnah yang beredar, dan hanya pada naskah lain yang kurang muktamad. Silakan cek pada kitab tersebut dengan tahqiq Jamal Az-Zun, dan sayangnya versi Indonesia pun yang diterjemah juga menambahkan kalimat bizatihi dengan dinisbahkan kepada beliau. Na'udzubillahi min dzalik. Okey. InsyaAllah kita buka Q&A. Besok kita akan masuk dalam pembahasan penafian sifat kekurangan, dan nanti kita akan masalah lazim sifat kita boleh lompat, menuju tajsim dan tashbih kita boleh lompat, dan kita akan masuk terus tentang iaitu tentang takwil insya-Allah, atau mungkin bahas tentang isbat. Kita tengok nanti insya-Allah. Ada soalan?
Godio, apa tu? Ada soalan? Tak ada soalan? Ustaz Salvi Hudi kata Imam Baihaqi salah bab kaif dari FB. Okey. Nak salahkan Imam Baihaqi silakan salahkan lah. Tapi kalau boleh jangan cakap dekat FB je. Buat video kata Imam Baihaqi sesat. Boleh buat macam tu. Buat je lah. Itu lagi bagus. Tak payah nak cakap tulis satu tak ada orang baca. Cakap Imam Baihaqi salah. Kita promote kalam tersebut. Dekat semua jabatan mufti. Biar memahami apa yang mereka kata. Imam Baihaqi salah. Siapalah ilmu kita dengan ilmu Imam Baihaqi. Okey. Lagi? Soalan lain? Tak ada lagi soalan? Kalau tak ada, saya tutup. Ada soalan ke tak ada? Okey. Tak ada soalan ya? Okey, mungkin sekian saja dari saya. Aku qauli hadza, astaghfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.